Nazir Hidayat bagi Muslim satu ngurusi asrama Malaysia Dr. Hamid Dr. Dia dan seluruh kita kuasa tuan dan puan rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam ini jiwanya lembut. Bima rahmatin min Allah dengan rahmat Allah taala menjadikan jiwa kita jiwa yang lembut. Menyebabkan umat Islam kita boleh perangi mana-mana golongan, mana-mana pihak dalam negeri Islam. Orang Kristian boleh hidup aman dalam negara Islam, orang Buddha juga boleh hidup aman dalam masyarakat Islam. Orang Kristian dan orang mana pun sekalipun mereka boleh duduk dengan aman dalam negara umat Islam dan majoriti umat Islam. Dan Islam mengajar kita demikian. Walau bagaimanapun kita rasa duka cita bila mana umat Islam yang majoriti adalah kelompok yang majoriti yang bukan Islam, kita dapati bagaimana kita diraihkan. Umat Islam diseksa, dibunuh, dirampas harta mereka dan arwah diri mereka. Senario yang berlaku ini hampir setiap kali Ramadan. Bila datang Ramadan, seolah-olah satu gambaran yang akan dipertontonkan kepada dunia Islam. Beginilah yang akan berlaku ke atas dunia Islam. Orang di Bosnia menyaksikan bagaimana umat Islam dibunuh, wanita-wanita diperkosa. Ramadan kali ini kita menyaksikan peristiwa yang berlaku di Syria, khususnya di Mesir dan di Arakan yang melanjutkan beberapa tahun. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang menjadi tema bagi pertemuan kita malam ini bukan sekadar simpati. Allah Subhanahu wa taala menanti kita semua. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafirun hum shalimun. Wahai orang yang beriman, belanjalah apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Sebelum datang pada kamu suatu hari yang tidak ada jual beli, satu hari yang tidak ada lagi urusan nak jual nak beli, dan tidak ada lagi kawan-kawan, sahabat anda, wala syafa'ah, dan tidak ada siapa yang boleh tolong kita. Itulah hari akhirat. Terus sekalian, saya lebih dahulu nak sampaikan salam kepada guru yang tadi awal yang beliau terpaksa bergegas ke Turki menghadiri suatu mesyuarat keempat gerakan-gerakan Islam seluruh dunia untuk mencari penyelesaian kepada isu yang berlaku di Mesir. Sebagaimana yang kita ketahui, belum selesai isu gerakan kita di Arakan, sahabat-sahabat kita di Arakan, timbul konflik di Syria, belum selesai isu di Syria, bangkit pula isu di Mesir. Ini suatu perancangan besar daripada musuh-musuh Islam, khususnya kuasa-kuasa besar, kuasa-kuasa Barat, yang meletakkan negara-negara umat Islam sebagai negara yang timbul konflik sama ada dalaman atau di luar. Konflik ini terus sekalian dicetuskan dengan mainan suatu rangka strategi besar, gerakan kuasa-kuasa Barat untuk menguasai negara umat Islam. Mereka mencetuskan insiden isu-isu yang berlaku dalam negara yang menjadi polemik dalam setiap negara umat Islam. Tetapi polemik tersebut dapat direda dengan semangat ukhuwah, semangat persaudaraan Islam, semangat tauhid, ketauhidan kita. Tetapi bila mereka boleh mengapi-apikan isu-isu yang berlaku dalam kalangan negara umat Islam, cetusan sedikit ini boleh menimbulkan satu ledakan dan kemusnahan bagi negara tersebut. Barat bila dia menjajah negara umat Islam, mereka sengaja meninggalkan masalah ia akan menjadi polemik satu masa bila diputuskan suasana tersebut. Sebagai contoh dalam konteks negara kita, mereka tinggalkan isu-isu yang masih tak selesai, isu
kekauman sebagai contoh. Walaupun dah 60 tahun kita 60 tahun mencapai kemerdekaan, polemik sempadan yang berlaku selepas dijajah tinggal negara-negara umat Islam, polemik antara mazhab yang cuba diapi-apikan dalam tragedi yang berlaku di Syria sebagai contoh. Ini saya tengok sebagai suatu elemen musuh-musuh supaya bila mereka ada sesuatu kepentingan tertentu, khususnya kepentingan ekonomi mereka boleh cetuskan polemik ini, yang akhir timbul suatu konflik dalaman. Bagi saya melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah pertempuran besar. Berluasanya elemen kezaliman ke atas rakyat sendiri diarahkan mungkin membenarkan kezaliman ke atas bangsa, ke atas rakyat sendiri. Sama juga di Syria, sama juga di Mesir. Nabi SAW berpesan pada kita semua, unsur Allah zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu sama ada dia zalim atau dia kena zalim. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tahu macam mana tolong sahabat yang kena zalim. Bagaimana kami nak tolong orang zalim? Nabi kata, tolong cegah kezalimannya. Kenapa dia zalim? Mungkin kerana kuasa, mungkin kerana tamak, menyebabkan dia zalim. Mungkin kerana kuasa yang ada padanya dia zalim. Hentikan punca kezaliman tersebut. Az-zulman yaumil qiyamah. Zalim ini kegelapan di hari akhirat. Umat Islam tak boleh kita biarkan kezaliman berluasa ke atas saudara kita. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum nar. Jangan kamu cenderung hati. Bukan jangan kamu buat zalim, jangan kamu cenderung untuk membantu menyokong kezaliman, kamu setelah disentuh oleh pinggang Rasul. Ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat ini, maknanya tarkan, cenderung di sini apa dia? Dia kata cenderung wujud rasa dalam hati kemegahan bersama dengan golongan yang zalim atau kumpulan yang zalim. Hingga kalau sekiranya kita keluar pakai baju, tiba-tiba sampai di kawat di luar, di bandar, kita lihat pemimpin yang zalim, kebetulan bajunya sama warna dengan baju kita, kebetulan sama warna, yang menyebabkan kita rasa gah pada waktu haram dalam pulang semula ke rumah tukar baju tersebut. Kenapa? Kerana kecenderungan kepada orang zalim adalah haram dalam Islam. Alhamdulillah min zalim. Sahabat-sahabat sekalian, apatah lagi menolong, membantu. Berlaku satu peristiwa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kita tahu cerita Hajjaj bin Yusuf, seorang yang sangat zalim. Waktu di Madinah 3,000 ulama diseksa dalam penjara itu. Pada waktu Hajjaj menjadi pemimpin, dia telah pun satu hari berlaku satu peristiwa di mana jubahnya koyak. Lalu Hajjaj memanggil khadamnya dan menyuruh khadamnya untuk membawa jubah Hajjaj untuk dijahit. Lalu khadam dia tahu dah tak ada siapa nak jahit jubah Hajjaj. Lalu bila Hajjaj suruh kain jahit jubah beliau, lalu khadam tanya bawa jubah itu masuk satu kedai tukang jahit, minta tolong jahitkan jubah. Lalu dia tanya tukang jahit tanya, jubah siapa ini? Dia kata jubah Hajjaj. Kalau jubah Hajjaj aku tak mau jahit, kamu cari tukang jahit lain. Khadam tadi membawa ke kedai yang kedua, sama juga berlaku. Tukang jahit tanya, jubah siapa kau ini? Dia kata jubah Hajjaj. Mendengarkan jubah Hajjaj, kata tukang jahit, aku tidak akan jahit jubah Hajjaj. Hinggalah akhirnya khadam ini menuju ke sebuah kedai pakaian dan jahit yang selindung sedikit, tidak ada pelanggan ramai. Ketika mana khadam masuk ke kedainya, inilah pelanggan pertama yang datang ke kedai pada hari tersebut. Maka khadam dan kata, tolong, boleh tak kamu tolong jahit jubah ini? Jubah siapa? Jubah Hajjaj. Masa tu Hajjaj pada negeri, jubah Hajjaj. Mendengarkan jubah Hajjaj, lalu tukang jahit kata, boleh tak kamu tunggu sebentar, aku nak rojok dulu pada ulama, pada guruku. Boleh tak aku jahit jubah Hajjaj? Apakah kalau aku jahit jubah Hajjaj, aku termasuk orang yang menyokong orang zalim sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran? Lalu dia pun bertemu dengan Imam Abu Hanifah, bertanya pada beliau, kalau saya jahit jubah Hajjaj, apakah saya termasuk golongan yang menyokong orang zalim? Lalu berkata Abu Hanifah, kalau sekiranya kamu jahit jubah Hajjaj, kamu tidak termasuk golongan yang menyokong orang zalim.
tetapi kamu lah orang zalim. Dan tauke kedai yang jual benang pada kamu, dia termasuk orang yang menyokong orang zalim. Sahabat-sahabat sekalian, kita menyaksikan bagaimana penderitaan saudara kita di Rohingya, penderitaan saudara kita di Syria. Kewajiban itu kewajiban kita untuk tolong. Wajib bagi kita tolong. Kita tak boleh biar. Maksudnya tak boleh biar. Tapi sebagaimana yang kita tahu, bukan mudah untuk pergi bantu mereka. Pelbagai halangan, sahabat-sahabat kita yang sama nak masuk pun, pelbagai jalan ikhtiar nak masuk beri bantuan kemanusiaan. Apatah lagi kita nak masuk untuk membela nasib mereka yang dizalimi. Mereka saudara kita. Mereka berdepan dengan suasana Ramadan, bukan berbuka dengan kurma, tapi berbuka puasa dengan tangisan, dengan ketiadaan makanan, dengan tiada air. Mereka bukan berterawih macam kita terawih. Mereka terpaksa berdepan dengan rumah mereka yang runtuh, harta mereka yang dimusnahkan, anak-anak mereka yang mati, pemuda-pemuda, wanita-wanita yang mereka diperkosa. Na'udzubillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tak sampai nak tolong mereka. Senjata kita tak boleh tolong mereka. Saya ingat lagi Syekh Ahmad Yasin 2 minggu sebelum beliau syahid, dia telah meninggalkan satu puisi yang sangat menarik untuk kita renungi bersama. Antara kata yang kandungan puisi beliau, dia kata, wahai saudaraku umat Islam, kamu tahu bagaimana kami di Palestin, kami diseksa, kami dibunuh, pemuda-pemuda kami dipenjarakan, kebun-kebun kami dibakar, rumah-rumah kami dimusnahkan, tapi kamu langsung tak datang tolong kami. Senjata kamu tak sampai pun pada kami, tenaga kamu tak datang pun tolong kami, duit kamu pun tak sampai pada kami, bahkan doa kamu pun tak ada untuk kami. Sewaktu rombongan mereka datang ke Kuala Lumpur menghadiri satu pertemuan, saya masih ingat bagaimana dia menyebut,